Hai korang, Assalamualaikum. Kita dah berada di jam keberapa ni ya? Jam keempat. Okay, so jam keempat ni kita akan belajar determinant of matrices. So untuk PDT ni kita akan belajar cari yang size 2x2 punya matrix ataupun yang 3x3 punya matrix lah. Kita tak akan cari determinant untuk size yang lebih besar daripada tu. Paling besar adalah 3x3. So kita tengok dulu, ini adalah sekadar refreshment macam mana kita nak cari determinant untuk 2x2 punya matrix. So nak cari determinant dia ni senang sahaja. So cara nak cari determinant ni adalah notation untuk determinant ni adalah modulus A. Kalau pakai matrik A, modulus A lah. Kalau pakai matrik B, modulus B. So ini hanyalah notation saja, tak bermaksud pun kita kena positifkan dia, bukan. Dia tak bermaksud suruh positif untuk function modulus tu, bukan. Dia hanya cara tulis sahaja. Sama ada kita guna modulus A ataupun kadang-kadang soalan tulis that macam tu. Bermaksud determinant lah. That A macam tu. So maksudnya determinant untuk matrik A. So ada dua cara macam mana kita nak tulis dia punya determinant. So cara kita nak kira determinant A ni adalah kita just ambil AD tolak BC. Semudah itu. Tapi awak kena tahulah AD dekat mana lokasi dia dan BC dekat mana lokasi dia. So kalau awak boleh nampak dia berbentuk X macam tu bila kita kira dia. So AD tolak BC. So tapi dia start dengan condong kira dululah untuk yang merah tu. Okay, so kita practice. So tolong buat example ni dalam buku awak. Kita try sama-sama. So given matrix A adalah itu dan B adalah itu, cari. So ni ada 4 permintaan lah. 2, 3, 4. Okay, so yang pertama kita nak modulus A. So modulus A adalah ingat AD. So 2 kali 8 tolak BC. So 3 kali 5. Tak kisahlah 5 kali 3 ke 3 kali 5 ke, dia hasil darab yang sama juga kan. So kita akan dapat sama ada awak tekan kalkulator terus ataupun kiralah satu-satu, suka hati kau. Tolak 3 kali 5. So jawapan dia 1. Okay, so untuk B pula, so kita ada lagi sekali AD. So 3 kali 2 tolak BC. 2 kali 5. So kita ada 3 kali 2 tolak 2 kali 5. Saya pun tekan kalkulator. Negatif 4. So tu settle untuk permintaan yang kedua. Ni soalan pertama, soalan kedua. Okay, permintaan ketiga adalah dia nak modulus A darab B kan. Tapi kita ada tak hasil darab untuk matrik A dengan B? Tak ada kan. So kita tak boleh terus cari determinant dia. Kita kena darabkan dia dulu. So A darab B adalah 2, 5, 3, 8 darab dengan 3, 2, 5, 2. So hasil dia, ingat pertama dengan pertama. So kita dapat 6 tambah 25. Lepas tu 4 tambah 10. Saya siapkan. Okay, so saya dah siap kira matrik AB. Sekarang kita nak cari dia punya modulus AB. So kita kira AD 31 darab 22 tolak BC 14 darab 49. So sepatutnya kita dapat negatif 4. Okay, so tugas awak tolong kira permintaan keempat ni. Okay, kira dulu B darab A dapat berapa, tolong kira. Lepas tu baru cari dia punya modulus BA. Okay, tolong screenshot lah page ni so that awak boleh try untuk buat sendiri. Okay, so kita pergi ke yang seterusnya. Determinant untuk 3x3 punya matrix. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, so cari determinant untuk 3x3 ni dia ada sedikit complicated lah. Okay, so di mana awak kena tahu macam mana nak cari minor matrix. Minor ni adalah sejenis matrix juga tau. So minor matrix dan juga cofactor matrix. So minor matrix dan cofactor matrix ni awak akan jumpa bila kita nak cari inverse nanti. Okay, so untuk nak cari determinant ni kita just kena tahu apa tu minor dan apa tu cofactor. So minor ni adalah awak kena, okay sekejap. Minor ni adalah awak kena delete. Dia punya notation dia adalah MIJ. So ini adalah row, ini adalah column kan. Okay, so saya dah ajar kan masa jam pertama. Okay, so method nak dapatkan minor matrix ni adalah awak kena delete row I dengan delete column J. Ni yang kita dah tulis ni, IJ ni kita delete row I, column J. So bila kita delete row I dengan column J, ada baki tu kan. So baki yang tinggal tu itulah kita punya minor matrix.
So minor matrix ni dia punya notation dia adalah bentuk modulus. Modulus macam tu. Lepas tu kita isi baki yang tinggal. So baki yang tinggal tu akan ada 4 nombor tau. 4 nombor macam tu. So ingat minor matrix dia punya notation mesti pakai modulus. Kenapa pakai modulus? Modulus ni notation tu apa tadi? Determinant 2x2 matrix. Sebab kita akan cari dia punya determinant tu nanti. Nanti saya tunjuklah dekat example. Untuk cofactor matrix pula, cofactor ni adalah sejenis penambahan tau. Contoh saya tulis dia punya secara rasmi punya notation lah. Cij sama dengan negatif 1 kuasa I tambah J. I tambah J ni dapat daripada row dengan kolom yang kita buat notation untuk Cij tu lah. Okay, so negatif 1 kuasa I tambah J, kita akan darab dengan kita punya minor di kawasan tersebut. Ini adalah notation rasmi untuk cofactor C. Okay, so secara mudahnya, tanpa perlu ingat this formula, secara mudahnya adalah awak tengok lokasi Mij tadi, minor kat mana. Sebab ini kan 3x3 punya matrik kan. So mestilah kita ada 9 tempat, betul tak, dalam matrik yang besar ni. So notation untuk cofactor tu adalah positif, negatif, positif. Untuk row pertama, row kedua negatif, positif, negatif, dan row ketiga positif, negatif, positif. So nanti cofactor ni hanya sekadar positif atau negatif terhadap awak punya minor matrix tadi. Okay, so tak apa, salin je dulu, awak akan lebih faham bila kita buat example ni. So example ni pun saya nak awak salin juga dalam awak punya nota. Okay, so diberi matrix A seperti itu, cari M12 dan C12. So sekarang ni kita cari, saya zoom in sekejap. Okay, so bila dia kata dia nak yang pertama saya tulis dulu nombor soalan 1, dia nak M12. So minor tadi kita cakap, saya cakap kita delete row I, kolom J. Lepas tu kita buat apa? Kita ambil dia punya baki dia kan. Kita ambil baki dia dan itulah kita punya minor matrix. Kita tulis dalam bentuk apa ni? Determinant. Okay, so M12 maksudnya kita delete row 1, kolom 2. Sebab dia cakap 1, 2 kan kat situ. So saya pakai highlight hijau ni, saya potong row 1, saya potong kolom 2. Lepas tu apa saya cakap tadi? Baki yang tinggal. So baki yang tinggal kita tulis dalam bentuk modulus macam tu. Okay, sebab kita nak buat apa? Nak kira determinant. Okay, modulus adalah untuk kira determinant. So kita tuliskan apa baki yang tinggal. Saya highlight baki yang tinggal tu menggunakan yang pink ni. Itu dah baki yang tinggal. So kita tuliskan negatif 2, 4, 4, 3. Tuliskan kedudukan tu mengikut kedudukan yang kita nampak baki yang tinggal tu lah. Okay, so kita boleh terus tulis M12 tu kita kira terus dia punya determinant. Determinant tadi kita kata apa? AD tolak BC. So negatif 2 kali 3 tolak BC, 4 kali 4. So kita ada negatif 6 tolak 16. So negatif 22. Dan dia nak C12. So tadi saya ajar cofactor ni, dia punya lokasi dia macam ni kan. Kalau awak ingat sini, cara ingat dia negatif dekat bahagian diamond. Selain daripada tu positif. Okay, so itulah cara ingat dia, negatif dekat bahagian diamond. Selain daripada tu positif. Okay, C12 tadi ada dekat mana? C12 intersection dia dekat row 1, kolom 2. So intersection dia ada dekat bahagian negatif yang saya highlight tu. So C12 adalah negatif kepada M12. Itulah formulanya. So negatif dan nilai M12 adalah negatif 22. So kita akan dapat positif 22. So untuk cari yang C ni, cofactor ni sangat penting. Sebab awak akan belajar cari determinant menggunakan minor dan cofactor ini. Sebab tu sebelum kena pandai cari determinant, kena pandai dulu keluarkan minor dan cofactor. Okay, lagi sekali kita buat. Saya padam dulu highlight hijau dan pink untuk semua tempat ni. Okay, so kita buat dulu soalan kedua. Kita lagi sekali kita cuba kan. Okay, so M31 maksudnya ada satu matrik baki. Kita tulis dalam bentuk modulus untuk kira determinant. So untuk soalan 2 dia minta untuk buang row 3, kolom 1. So buang row 3, buang kolom 1. So baki yang tinggal adalah tuliskan balik, salin balik ikut lokasi yang awak nampak dekat situ. So tu kan baki yang tinggal, tulis balik, masukkan dalam tu. Lepas tu kita kiralah dia punya determinant. So AD macam biasa, AD tolak BC. So negatif 4 darab 4 tolak BC, negatif 2 kali kosong, kosong je lah kan. So kita akan dapat negatif 16. Okay, so now kita nak kira C31. Dekat mana lokasi 31? Kita tengok cofactor yang plus minus ni, cofactor punya sign. So C31 adalah lokasi intersection highlight pink ni.
row 3, kolom 1. Nampak intersection dia dekat yang saya highlight bulat tu. So itu kita punya positif lah kat situ. And then M31. So kita ada positif, nilai M31 adalah negatif 16. So kita dapat jawapan dia negatif 16 jugalah. Okay. So try lagi sekali. Saya nak juga try, sebab saya nak awak betul-betul faham. Okay, lagi sekali saya padam yang conteng ni. Okay. So kita nak M22. Okay, so keluarkan matrik tersebut dan isi dalam determinant modulus tu. So potong row 2, kolom 2. So apa yang tinggal? 2, negatif 2, 4, negatif 3. Kalau tak nampak, saya buat baki dia guna pen hijau ni. Nampak? So salin balik diorang ni mengikut lokasi masing-masing. Okay, so now kita kira dia punya determinant. So AD negatif 3 kali 2 tolak BC 4 kali negatif 2. So kita ada negatif 6 tolak negatif 8. 8 tolak 6, 2. Kalau saya ada salah kira, minta maaf ya. So awak tolonglah betulkan sendiri dekat awak punya buku. So C22. So kita boleh nampak intersection yang highlight pink tadi. Highlight pink dekat matrik A tu, intersection dia dekat tengah ni kan. So dia punya cofactor sign pun ada dekat tengah-tengah situ. So C22 adalah positif, M22. So kita akan ambil positif, M22 adalah 2. So 2 je lah jawapannya. Okay, so saya nak awak try buat soalan keempat ini. Okay, try ya. Okay, so now kita move on macam mana nak cari dia punya determinant. So nak cari determinant ni, tengok formula kat sini. So nak cari determinant dia adalah expansion satu row sahaja. Okay, so kita kembangkan satu row. Ni dia punya yang general lah. Okay, saya ajar yang expand satu row. Okay, so example, kalau kita nak expand first row, so determinant dia, awak tengok bacaan A11, C11. So A ni adalah elemen dia. A ni adalah elemen. C ni adalah cofactor. So macam mana cari cofactor tadi? Positif atau negatif untuk kita punya M kan. Sebab tu tadi masa dekat sini saya betul-betul lah jawab macam mana nak cari bahagian cofactor sini. Ni cofactor ni, macam mana nak buat baca plus minus dia tu dekat mana, macam mana nak keluarkan matrik M tu. Sebab benda ni kita akan guna untuk cari determinant. Okay, so kita cari kat sini. So ini adalah soalan tutorial soalan 17. Untuk A dengan B ni saya tak tunjuk lah, ini senang sahaja, kita dah buat tadi dan awak try lah buat sendiri untuk A dengan B. Okay, saya pergi dekat soalan C. So formula untuk cari determinant tadi adalah hasil tambah A darab C, betul. A ni tadi apa? Elemen ni yang benda ni lah yang ada dekat matrik ni. So ni semua adalah A, dan C kita adalah positif atau negatif terhadap minor matrik kita selepas kita potong-potong untuk row dengan kolom yang ditetapkan lah kan. Okay, so sekarang ni kalau kita nak expand dekat row pertama, dan saya tuliskan juga cofactor sign untuk row pertama. So kita ambil yang row pertama je tau, sebab kita nak expand dekat first row. Okay, contoh dekat situ. So saya keluarkan siap-siap. Ni cara shortcut lah kita nak buat. Let's say ini soalan C kan. So ni matrix C. So determinant untuk matrix C adalah, mula-mula awak tuliskan dulu dia punya cofactor sign. Positif, negatif, positif. Tuliskan dia jauh-jauh sikit. Sebab dekat bahagian dalam tu, so kita dah settle lah untuk cofactor sign. Positif, negatif, positif ni. Okay, so sekarang kita nak isi dia punya elemen A. So elemen A kita adalah 1, 2, negatif 1. Susun dia accordingly ikut tempat masing-masing. 1, 2, negatif 1. Kemudian kita isi matrik minor kita. So matrik minor tu kita pakai modulus kan. Macam ni. So dalam modulus ni kita isi, potonglah ini tadi. Ini saya tuliskan pecahan dia. Saya tulis pakai pen warna, aku nak pakai warna apa? Hijau. So positif ni tadi adalah cofactor sign untuk lokasi 1, 1. Ini adalah elemen 1, 1. Ini adalah M11. Ni tengok balik dekat sini ni tadi. Nampak tak? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Row 1, row 1, row 1. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Okay, so sekarang saya nak isi minor. Saya potong pakai pen oren. Oren kat sini. So potong kolom 1. So kita dapat 5, 1, negatif 2, 2. Ambil baki dia Okay, so sekarang saya padam. Saya potong kolom 2 pula. So saya isi di tempat yang kedua sana. 2, 1, negatif 1, 2. And then saya padam balik. Saya potong kolom yang ketiga. So saya ada 2, 5,
negatif 1, negatif 2. Okey. So dia ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Potong. Row dia tu memang saya dah highlight guna pen hijau tu kan. So tak ada apalah. So kita darabkan dia. So kita ada positif 1. Lepas tu untuk determinant ataupun modulus minor yang pertama ni, kita kira lah AD tolak BC. So 10 tolak negatif 2. Tolak 2. So AD 4 tolak negatif 1. AD tolak BC And then kita ada negatif 1. AD tolak BC, so negatif 4 tolak negatif 5. So pandai congak lah. So kalau pandai congak, hafal CV, laju je kita buat. So awak tekanlah kalkulator untuk berapa nilai dekat sini. So kalau saya ada typo masa saya tengah kira ni, tolong betulkan sendiri dekat buku awak ya. Okay, so saya tunjukkan juga untuk soalan D. Okay, so saya padam ni semua balik. Tolong screenshot so that saya boleh buat soalan D tu pula. Okay, screenshot, saya nak clear page. Okay, so soalan D sana tu, soalan D sama juga. So nak kira determinant dia. So determinant untuk soalan D, saya nama dia matrik D lah. Okay, so ambil juga expansion dekat row pertama. So kita ada row pertama tadi, dia punya cofactor sign kan, negatif dekat diamond, and then positif di tempat yang lain. So saya highlight juga dekat row pertama. Okay, so row pertama dia punya cofactor sign adalah positif, negatif, positif. Lepas tu kita ambil dia punya apa, elemen. Elemen dia 1, 2, 1. So kita susun baik-baik. 1, 2, 1. So menggunakan pen merah, saya akan kira dia punya minor. So minor yang pertama saya potong guna marker purple. So potong kolom pertama. So yang tinggal tu itulah minor yang pertama. So 1, negatif 2, 1, negatif 1. Okay, saya padam balik yang purple ni. Saya potong kolom kedua pula. Itulah minor yang kedua sini. So 3, negatif 2, 0, negatif 1. Agak-agak apa minor ketiga. So kita akan potong kolom yang ketiga. So yang tinggal dekat situ adalah 3, 1, 0, 1. Dah siap lah isi. So kita bolehlah kira determinan kita. So positif 1 cuma 1 lah. Kira determinan tu AD tolak BC. So negatif 1 tolak negatif 2. So memang akan banyak possibility yang pelajar tersalah AD tolak BC. Dia terambil condong yang lain lah, bukan condong AD tu. AD ni kan condong kiri like this kan. So saya highlight siap-siap so that awak tak confuse ambil lah. And then tolak 2. Determinan kita negatif 3 tolak 0. And then tambah 1. Determinan kita 3 tolak 0 juga. So just terus ditekan everything dalam kalkulator dan kita dapatlah satu nilai. Itulah determinan kita. Okay, so arahan tadi, ada satu benda dekat arahan ni yang saya nak bagi tahulah. So dia cakap di mana satu matrik yang singular atau non-singular. So dekat sini penting juga untuk awak tahu, kadang-kadang exam dia suka pakai perkataan yang sebegini. So definition untuk singular adalah, singular ni adalah bila determinan yang kita kira adalah kosong. So non-singular pula adalah determinan yang kita kira selain daripada kosong. So masa awak kira matrik A, B, C, D tadi ni yang kita kira ni, kalau awak dapat contoh, saya tulis pakai pen hitam, contoh soalan determinan D ni awak dapat kosong, maka kita boleh conclude determinan D adalah bukan determinan D, matrik D adalah singular. Macam tu. Ingat kalau dia singular, determinan kosong. Macam tu lah. Okay, saya padam balik sebab saya tak tahu determinan D ni kosong ke bukan kosong. Okay, so kena arif juga dengan definition singular dan non-singular. Okay, so untuk tutorial question, saya minta untuk buat dulu sampai soalan 17 ni lah. Sebab banyak dah kita belajar tadi ni kan. Sebab saya minta awak salin juga untuk yang ini. Okay, so yang ini ni saya minta awak salin juga kan. Okay, buat dalam buku. Dan yang ini saya minta awak untuk buat dalam buku. Okay, so untuk soalan tutorial, saya cuma discuss soalan 17 dan saya minta untuk awak buat. Okay, so ni soalan tutorial. Tadi kita dah discuss soalan 17 ni kan. Okay, so saya minta untuk awak buat 18 dan 20. Itu sahaja. So cara buat soalan 18 ni sangatlah senang. Soalan 18 ni kan dia kata cari nilai K jika matrik ni adalah singular. Singular saya cakap apa tadi? Determinan dia adalah kosong. So bila awak kira determinan untuk matrik A ni, so dia kan, ini kan 2/2 punya matrik kan. Kita ada AD tolak BC. So determinan untuk matrik A adalah AD, so K tolak 2 darab K tambah 2 tolak BC. So 1 darab 5 hanyalah 5. Dan kita tahu dia singular, maka jawapan untuk determinan ni adalah kosong. So awak expand dan solve. So dapatlah, kasih dia sama dengan kosong tau. So nanti awak dapatlah jawapan untuk nilai K. Okay, so try soalan 17, 18 dan 20. 19 ni saya akan explain esok pada jam ke-5. Okay, so settle untuk jam ke-4. Thank you so much everyone. Sorry video ni panjang sikit. Bye.